Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton untuk Dahil Ewa pada sesi tengah hari ini yang boleh katakan masa musim PKP yang makin di-extend pada 2 minggu lagi. Kita dalam keadaan PKP, semua orang berhadapan dengan satu suasana yang pelbagai masalahnya. Antaranya yang kita katakan sekarang, dulu kita belajar secara fizikal, sekarang kita belajar secara online ataupun sekarang kita panggil PDPR. PDPR yang katakan tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah. Cabaran yang terkinilah untuk kanak-kanak dan para sekolah yang belajar sekarang. Okey, sekarang dari awal menjemput 3 panel yang dengan membuat tajuk PKP dan COVID-19, bagaimana emosi anda. Kita 3 panel. Yang pertama, Saudari Amalina Ismail selaku Setiausaha Ramah Support Team. Panel kedua, Putri Natasha Muhammad Razak selaku Naib Presiden Hewi Pembimbing. Yang ketiga, Saudari Nur Fatihah Muhammad Razali merupakan Amirah KPIJ Cawangan Segamai. Saya tidak tanpa mukadimah yang panjang, saya akan teruskan dengan soalan pertama saya untuk Saudari Amalina Ismail. Selaku Setiausaha Ramah Support Team ataupun dikenali sebagai ringkasannya RST, bolehkah Saudari perkenalkan tentang RST secara lebih dalam untuk untuk makluman setiap audiens yang kita pertontonkan pada hari ini. Terus. Okey. Okey, terima kasih Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini yang mendengar di Helwa. Jadi hari ini saya Amalina binti Ismail, saya mewakili organisasi Rahmah Support Team. Kita akan berbicara lebih lanjut. Sebenarnya saya datang ini saya nak mempromosi Rahmah Support Team sebab kita rasa Rahmah Support Team sangat baru dan kita mahu orang ramai lebih tahu berkenaan Rahmah Support Team dan apa yang Rahmah Support Team buat. Jadi saya akan share sedikit slide yang sempat saya buat berkenaan Rahmah Support. Okay. So boleh nampak slide saya? Ya, Alhamdulillah. So, okay. So Rahmah Support Team, kita pendekkan je RST lah. So sekarang ni sebenarnya Rahmah Support Team ni di bawah Helwa Abim. Sebab tu di situ jadi 2 logo, Rahmah Support Team dengan Helwa Abim punya logo. Okay, jadi saya bagi pengenalan ni dekat sini. Pengenalan ringkas lah apa itu Rahmah Support Team dan apa itu Helwa dan bagaimana kita wujudkan Rahmah Support Team ni. Jadi Ramah Support Team ni adalah kumpulan sokongan hasil inisiatif Helwa Abim yang kita, dan sokongan yang kita berikan ni adalah dalam bentuk mental, emosi dan spiritual. Sebabnya kita untuk makluman kalau orang yang tak tahu apa yang Helwa Abim buat, kita buat banyak program dan macam-macam sokongan yang kita menampilkan, terutama dalam mengutip sumbangan dari sudut keuangan untuk bantu orang masyarakat yang memerlukan kalau ada bencana semua kan. So tapi untuk RST ni memang kita fokus mental, emosi dan spiritual. So RST ni dia terdiri ahli di dalam RST ni kita wujudkan RST ni dengan ahli-ahli yang memang terlatih dalam bidang kesukarelawanan. So dia memang ahli-ahli ni memang terlibat dengan sukarelawan dan kerja sosial dalam masyarakat. Dan kita wujudkan RST ni disebabkan kepada isu masalah kesihatan mental yang semakin parah lah sekarang kalau diikutkan. Memang di Malaysia atau dekat dunia keseluruhannya kita memang berdepan dengan isu kesihatan mental ni. Jadi kita merasakan Helwa Abim dia tak patut meminggirkanlah isu kesihatan mental ni. Jadi kita wujudkan satu grup yang fokus untuk membincangkan ataupun untuk cater ataupun untuk fokus isu kesihatan mental ni untuk bantu masyarakat dalam berdepan isu kesihatan mental ni. Dan kalau kita dalam keadaan akan datang ni kita mahu kita mungkin akan terus hidup dengan isu kesihatan mental sebab semua orang mungkin akan mengalami kesihatan mental ni, tapi kita tahu macam mana kita berdepan dengan masalah ini. So sedikit sejarahnya, so macam Helwa Abim ni dia gerakan kesukarelawanan ni memang berada di bawah agenda pembangunan sosial. So kita akan buat banyak program sebelum ni memang dah sekarang juga masih berterusan ialah program bawah pembangunan sosial di mana kita membantu masyarakat
dengan banyak program-program latihan, program workshop, seminar dan juga bantuan keuangan, bantuan pelbagai lah termasuk kesihatan dan sebagainya. Kemudian kita wujudkan Skuad Rahmah. Skuad Rahmah ni sebenarnya adalah volunteer atau sukarelawan yang kita wujudkan di bawah Hewan Abim, tapi untuk rumah kebajikan ataupun perlindungan wanita Baik Rahmah. So Skuad Rahmah ni kita wujudkan dulu sebelum RST ni wujud. So daripada Skuad Rahmah ni baru kita wujudkan RST yang fokus untuk kesihatan mental tadi. So ni secara ringkas lah pengenalan RST ni, sebab kita nak orang tahu yang Helwa Abim memang memandang berat isu ini dan kita nak fokus lah, sebab kita bukan sahaja sedar masyarakat sekarang ni berdepan dengan masalah kesihatan mental, tapi ramai juga sebenarnya dalam ahli kita sendiri, dalam Helwa, dalam Abim, dalam jemaah besar keseluruhannya, adik-adik yang sedang belajar dan mungkin juga orang-orang dewasa yang sudah meningkat usia kan. Semua orang mengalami isu kesihatan mental dan benda ini mungkin sebelum ini hanya didiamkan ataupun tidak dikehadapankan. Jadi kita cuba advocate benda ini melalui Rahmah Support Team atau RST. Okay, so ini adalah projek-projek RST yang kita sedang lakukan, atau ada setengahnya tu mungkin tak sesuai dilakukan sebab keadaan sekarang ni yang PKP kan. So pertama ialah kita buat siri latihan berkaitan isu kesihatan mental. Okay, untuk siri latihan ni kita memang telah laksanakannya sejak RST diwujudkan, iaitu 2018, sebelum lagi masa Skuad Rahmah lagi. So kita dah buat siri latihan ni secara maksudnya berkala, taklah berkala macam setiap bulan, tapi dia sentiasa ada untuk sentiasa update kita punya knowledge dan kita punya kefahaman berkenaan dengan kesihatan mental. Jadi sejak 2018 hingga sekarang 2021 ni kita tak ada lagi siri latihan sampai 2020 lah kan. So kita dah ada lebih kurang 10 lah siri latihan yang telah melatih kita punya sukarelawan. So sekarang ni sukarelawan yang memang maksudnya bergerak aktif ni memang mendapat latihan lah berdasarkan kita punya latihan yang telah kita lakukan, dan juga latihan-latihan luar yang memang ada inisiatif mereka sendiri untuk hadir. So kita memang menggalakkan untuk sukarelawan terus mendapatkan ilmu dan terus mengupdate lah menambahkan skills dan juga pengetahuan berkenaan dengan kesihatan mental, supaya bila dia berdepan dengan masyarakat, dia lebih faham dan dia lebih tahu macam mana dia nak handle isu kesihatan mental ni. Okay, dan kedua, kita adakan sesi advokasi dan engagement bersama pihak yang bertanggungjawab berkenaan isu kesihatan mental ni. So kita juga buat sesi ni, maksudnya kita buat engagement dengan pihak kaunselor, kita ada dengan PK sebelum ni, Perkama, dan kita juga buat dekat dengan kementerian. Macam hari tu bila dengan Kementerian Kesihatan dia ada persekitaran kan, so macam diorang yang cater isu-isu kesihatan mental. So macam kita ada engagement dan mengetahui apa yang kerajaan buat dan apa yang kita nak cadangkan lah kepada kerajaan untuk lakukan. Termasuklah Kementerian Wanita kita ada engage. Sebelum ni kita ada latihan dengan JPW, Jabatan Pembangunan Wanita, untuk lay counsellor. So dia train ahli kita untuk menjadi lay counsellor. So jadi dekat situlah kita buat engagement dengan pelbagai pihak, sebab kita sedar kalau kita buat seorang-seorang, benda ni akan tak memberi kesan yang lebih. So kita perlu membuat kerja ini bersama-sama dengan pelbagai pihak dan supaya lebih ramai. Kita pun dapat input dan orang lain pun boleh dapat input tu juga. Okay, seterusnya adalah program lapangan bersama komuniti yang memerlukan. Untuk program ni kita sebab PKP, jadi kita tak lakukanlah program komuniti bersama komuniti ni. So lebih kepada semua program sekarang ni adalah bersifat online. Jadi tapi sebelum ni kita pernah lah sempat buat sekali bersama, kita pergi ke kawasan masyarakat yang macam Pangsapuri, kos rendah, untuk kita bertemu dengan masyarakat dan tahu apa isu yang mereka hadapi dan macam mana kita boleh bantu dari sudut itu. Okey, sejak PKP tahun lepas kan, bila PKP dilaksanakan, jadi kita telah melancarkan satu talian, iaitu talian Rahmah. Talian ni memang fokus untuk kita menerima aduan ataupun
luahan perasaan berkenaan dengan isu kesihatan mental. Jadi tahun lepas bila kita lancarkan Talian Rahmah ni, alhamdulillah kita bukan nak kata berjaya menerima panggilan yang banyak, sebab kita tak terima banyak sangat panggilan. Mungkin kita dapat panggilan tu lebih daripada 50 panggilan untuk tahun lepas. Dan sebenarnya bila kita terima Talian Rahmah ni, sebab ini adalah kali pertama kita mengendalikan Talian Rahmah, dan Rahmah support team pun baru. So kita bertemu dengan banyak kes, dan ia adalah sesuatu yang membuatkan kita belajar memahami isu masyarakat, apa yang dihadapi oleh masyarakat, dan kita faham bahawa kesihatan mental ni puncanya banyak. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan dalam ABIM atau Helwa tu sendiri sebenarnya ada kaitan. Macam contohnya kita membantu masyarakat. Bila kita membantu masyarakat, kita akan mengurangkan isu meringankan beban emosi dia sendiri. Dekat situ kita belajar dari Talian Rahmah macam mana kita nak bantu mengetahui, maksudnya bila kita mendengar masalah seseorang individu tu, dia tak selesai dengan masalah tu dari sudut teknikal atau fizikal. Maksudnya emosi dia sendiri pun dia perlu diselesaikan. So dari situ kita mendengar isu dalam masyarakat, dan terutama pemanggil lah kepada Talian Rahmah ni. Okay, so bila kita buat Talian Rahmah ni, kita merasakan bahawa bila kita angkat telefon kan, kita ada orang bila dia call, kita tak tahu macam mana, kita just mendengar. Sebab kita sukarelawan dan kita bukan ahli profesional yang ni. Tapi kita akan bagi nasihat lah, contohnya pergi mendapat bantuan psikiatri ataupun pergi mendapat bantuan kaunselor. Tapi ada juga orang yang sebenarnya tak ada kawan, just call just untuk mencari tempat yang dia boleh luahkan perasaan dia boleh luahkan masalah dia, apa yang terpendam dalam hati dia, sebab dia tak ada tempat dia nak share masalah dia. So dia call Talian Rahmah. Jadi bila kita fikir dekat situ, sebab kita ramai juga ahli yang berdepan dengan isu kesihatan mental ni, yang kita gunakan usrah sebagai medium untuk dia support sistem dia, support emosi dia. Jadi kita fikir Rahmah Circle ni kita boleh buka untuk masyarakat ataupun pemanggil Talian Rahmah yang memerlukan kawan. So maksudnya kita nak ajak diorang datang bersama kita dalam Rahmah Circle untuk kita bagi support dari sudut emosi, dalam sudut memberi companionship lah kiranya. Kita boleh sama-sama dalam Rahmah Circle untuk untuk ada tempat lah, at least kalau dia tak ada keluarga, kalau dia tak ada kawan, so at least dia ada satu kumpulan yang dia boleh bersama. Tapi untuk permulaan ni, kita dari tahun lepas ni kita baru start lah Rahmah Circle kan. So kita start bulan April. So setakat ni kita buat perbincangan dari sudut ilmiah lah, sebab usrah kalau dalam Helwa atau dalam jemaah kita memang berbincang dari sudut ilmiah. Tapi dalam Rahmah Circle kita bincang buku-buku yang berkaitan dengan kesihatan mental supaya kita boleh lebih faham apa isu kesihatan mental dan macam mana kita nak tangani isu ini. So tapi apa yang kita nak promote dia lebih kepada perbincangan ilmiah semata-mata, tapi dia lebih kepada sokongan ahli-ahli dalam Rahmah Circle tu antara satu sama lain. Itu yang lebih kita mahu lakukan lah. Tapi kita faham bahawa bila kita nak buat satu kumpulan usrah tu, dia perlukan masa, dia perlukan keserasian, dia perlukan yang panjang untuk kita develop that kind of relationship. So that's how kita rasa kita perlu, benda ni dia bukan benda yang singkat tapi dia perlukan masa yang lebih panjang. Dan apa yang kita nak faham ialah untuk masyarakat juga menjadi individu atau masyarakat yang berperanan. Maksudnya dia kena tahu yang dia juga boleh jadi tempat ataupun kita kata sokongan kepada orang lain yang memerlukan. Itu yang kita nak advocate lah melalui Rahmah Circle dan Talian Rahmah juga program-program latihan kita. Okey, dan akhir sekali projek kita ialah penyelidikan dan penerbitan berkaitan isu kesihatan mental. Ini yang akan kita lakukan selepas ini. Bila kita sudah banyak berdepan dengan isu masyarakat dan kita membuat program-program yang berkaitan dengan kesihatan mental ni, kita menyedari bahawa kita perlu ada data yang kita kumpul sendiri dan kita perlu membuat penyelidikan apa yang hendak kita lakukan untuk masa hadapan. That's the thing yang kita fikirlah
lebih-lebih berkaitan kesihatan mental lah untuk fokus kita dalam RST ni. So kita nak lebih ramai orang tahu berkenaan RST, yang mungkin ada yang berminat untuk menjadi sukarelawan. So boleh bersama kita dengan RST, dan mungkin ada yang memerlukan bantuan. So itu pun kita alun-alunkan datang. So dekat dalam RST ni ada mereka yang memang minat jadi aktivis. Ada juga yang sebenarnya berdepan dengan masalah kesihatan mental dan dia datang untuk mendapatkan sokongan. Dan kita beri di dalam sebagai, dan diorang jadi volunteer dalam masa sama, kita beri sokongan kepada mereka. So itu yang kita mahu. Kita mahu jadi satu grup yang berperanan untuk membantu masyarakat supaya dia sedar yang potensi dia tak berhenti bila dia berdepan dengan kesihatan mental. So okay, ini adalah kita punya talian rahmah kita lah. So kalau ada pihak yang memerlukan bantuan, dan ni kita boleh call talian rahmah dekat nombor talian kita atau WhatsApp. Kita boleh call, kita boleh WhatsApp juga 011-5773-1036. Okay, itu saja saya kembalikan kepada Aina. Terima kasih pada saudari Amalina Ismail atas perkongsian tadi tentang RST itu apa, yang boleh diringkaskan sebagai satu kumpulan advokasi dan kumpulan yang memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan, dan juga terbuka juga kepada sesiapa yang ingin turut serta bersama dalam saling membantu meringankan beban emosi mereka. Bila dikaitkan tentang emosi ni, waktu PKP ni satu yang mencabar bagi setiap individu. Kita katakan kalau individu tu pun masalah, tidak mampu nak mengawal emosi dan telah memberi impak kepada orang sekelilingnya, itu satu perkara yang tidak baik lah. Okey, sekarang saya akan fokus kepada saudari Putri Natasha tentang pengalaman beliau sendiri sebagai seorang pelajar. Kita nak bertanyakan tentang pengalaman beliau sebagai seorang pelajar, apa yang dialami ketika pelaksanaan PKP dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada moderator kita, Kak Aina, panel kita dan juga penonton-penonton kita pada ini, Dialog Helwa berkenaan dengan PKP dan COVID-19. Bagaimana dengan emosi anda? Jadi macam kita teruskan dengan soalan moderator kita. Tadi Kak Aina ajukan satu soalan yang memang saya dah lama nak share dengan semua orang. Apa yang saya rasa sepanjang bergelar seorang pelajar waktu pandemik macam ni, iaitu keadaan dan pengalaman kita sepanjang waktu pandemik dan macam mana kita menguruskan emosi kita itu sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Jadi yang pertama sekali kita ulang balik waktu mula-mula Perdana Menteri kita umumkan kan PKP, waktu tu lah ada panic buying, waktu tu lah kita tiba-tiba je pergi kedai, barang semua habis dan sebagainya. Dan saya nak share sedikit, waktu berlakunya PKP itu sebenarnya saya terkandas di satu tempat, bukan rumah saya, bukan juga kampus, tetapi di rumah orang lain, iaitu di rumah kakak saya. Jadi saya terkandas di situ. Maksudnya 17 Mac saya bergerak ke Melaka, rumah saya di Perak. Saya bergerak ke Melaka dan saya terkandas di sana. Pada ketika itu sebenarnya situasi sebenar sewaktu Perdana Menteri umumkan PKP itu berlangsung kan, sebenarnya sejujurnya, dan saya yakin semua rasa benda ni, pelajar-pelajar tak kira daripada IPTA, IPTS, sekolah menengah mahupun murid-murid sekolah rendah, dia akan merasakan ini ialah satu rahmat untuk dia. Kenapa saya kata rahmat? Sebab waktu tu aku dah tak payah pergi sekolah dah. Aku dah tak payah bangun pagi-pagi, nak kena makan, nak kena tunggu van sekolah dalam tengah panas. Kononnya aku happy, aku free. Dah tak payah SPM, tak payah final, tak payah PSPM untuk pelajar-pelajar matrik. Tapi ingat, langit tak selalunya cerah. Sebab apa? Sebab bila kita tengok PKP ni semakin hari semakin bertambah, ditambah pula dengan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat kan, yang berlangsung selama dekat 4 minggu. Jadi waktu itu sebenarnya sedikit menjentik emosi pelajar-pelajar, termasuk seperti saya, dia menjentik sedikit bila kita cuba untuk berfikir secara waras, macam mana masa depan aku? Macam mana kalau untuk adik-adik SPM, macam mana ni aku nanti nak SPM, aku nak ambil kerja, aku nak masuk universiti, macam mana tak ada SPM kan? Dengan adik-adik sekolah rendah,
macam mana saya tak tahu ABC lagi ni, macam mana ni saya tak tahu lagi. Itu antara persoalan yang berlaku waktu PKP ini dijalankan. Jadi bila emosi ini terganggu, saya mengambil satu kajian daripada Dr. Harliana, iaitu beliau merupakan pensyarah daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Beliau mengeluarkan satu kajian berkenaan dengan pengurusan stres para pelajar sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berlangsung. Jadi doktor ini memberi kita gambaran khusus kepada topik pelajar. Dia memandang penting kepada 3 faktor utama, iaitu yang pertama, kecenderungan pelajar menjadi stres ialah disebabkan akademik. Yang kedua ialah disebabkan oleh pengurusan masa serta masalah kewangan. Pengurusan masa dan masalah kewangan dalam satu poin yang sama. Dan yang ketiga ialah hubungan sosial. Jadi kita akan pergi satu persatu. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh pelajar kan? Macam contoh kita dah bekerja, kita tak tahu sebenarnya, tak faham pelajar ni kenapa lah akan menangis lah tiba-tiba. Assignment banyak lah, meraung lah, apalah, itulah ini, macam-macam. Kita dengar keluhan daripada pelajar-pelajar. Bukan sekadar pelajar universiti tapi juga pelajar di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya. Kita pergi yang pertama, iaitu faktor akademik. Bila kita cerita pasal akademik, kita akan refer kepada tempat yang kondusif. Macam saya cerita di awal tadi, saya juga pelajar yang terkandas. Tapi bukan di kampus, bukan di rumah. Dengan keadaan waktu tu, kita baru nak berjinak dengan online learning. Macam-macam kekangan yang berlaku. Ada tempat yang kita boleh katakan tempatnya, contoh di kampus. Contoh di kampus, waktu itu terkandas, ada beberapa masalah yang berlaku. Yang pertama, kekurangan sumber makanan. Bila berlakunya PKP ini, tak semua kafe di kampus akan dibuka serentak. Contoh dia ada 5 kafe, hari Isnin kafe A, hari Selasa kafe B, hari Rabu kafe C. Dia akan buka secara bergilir. Jadi kita pelajar ni terkenal dengan apa sebenarnya? Terkenal dengan kudap-kudapan lah katakan. Bila kita malam-malam kan, kita selalu stay up. Kita macam, aku lapar lah, aku nak makan. Buka locker, buka, tak ada makanan. Bila tak ada makanan, tengok pula dompet, tak ada juga duit. Jadi itu antara isu yang berlaku dalam pelajar masa kini. Jadi ada juga satu isu, bila duduk di kampus tak semestinya cerah. Maksudnya ada kala wifi-nya kuat, ada kala wifi-nya lemah. Itu kita katakan dalam konteks ketidakstabilan internet kepada pelajar. Jadi bila kita sentuh tentang ketidakstabilan internet ni, kita boleh sentuh tentang isu masalah kewangan kepada pelajar. Sebab internet ni bukannya free-free dapat begitu. Ada yang kena top up, ada yang postpaid bayar bil bulanan kan. Dan bila kita bayar bulanan, ada ujiannya pula. Bila bayar bulanan, contoh semuanya unlimited. Tapi bila part hotspot, 3 gig je dia bagi. Jadi kalau habis tu, kerja tak habis, internet habis, duit pun habis juga. Macam mana kita nak buat benda tu kan? Jadi itu ialah tentang isu masalah kewangan. Jadi bila kita tentang masalah kewangan, apa yang menyebabkan pelajar ni stres bila tak ada duit? Bila tak ada duit, niat utama pelajar ialah untuk belajar, untuk mendapatkan keputusan cemerlang, untuk mendapat kerja yang baik. Tetapi hakikatnya pada PKP kali ini, bila dia dibebani dengan tanggungan dan bebanan yang agak banyak, bukan sekadar pelajaran yang mereka perlu fikirkan. Mereka perlu fikirkan ketidakstabilan internet yang mereka ada, termasuklah masalah kewangan yang mereka ada. Sebab apa? Tak semua orang mengalami situasi yang mudah macam kita. Tak semua orang ada internet yang mudah macam kita. Dan tak semua orang perlu ingat ada gadget yang sempurna macam kita. Seperti yang saya nak cerita, pengalaman saya tak ada laptop. Dulu saya tak ada laptop. Dan saya merupakan pelajar kejuruteraan. Jadi pelajar kejuruteraan memerlukan medium yang agak kondusif. Perlu medium yang sangat baik supaya boleh meneruskan assignment dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat pada waktu itu? Dengan dah lah online learning aku tak faham, pasal apa aku nak buat? Stres online learning yang pertama. Yang kedua, kita kena fikir, macam mana aku nak cari duit untuk dapatkan laptop ni? So saya buatlah dropship. Saya buatlah dropship cake lah. Dropship kambing lah, dropship skincare lah, macam-macam saya buat semata-mata untuk dapatkan sebuah laptop. Tapi akhirnya dengan bantuan ibu bapa saya yang mungkin menonton hari ni, dengan bantuan ibu bapa saya, akhirnya saya mendapatkan sebuah komputer riba dan boleh teruskan perjuangan saya sebagai seorang pelajar mechanical engineering. Jadi itu saya yang ada ibu bapa yang mampu.
cuba kita bayangkan kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu dengan keadaan sekarang. Bila kita buka berita, keadaan yang berlaku dekat anak-anak buah saya, anak-anak angkat saya dan macam-macam lagi. Bila ibu bapanya bekerja, ibunya seorang, handphonenya 1, anaknya 5. Jadi macam mana kita nak hadap benda itu? Bukan sekadar pelajar IPTA yang perlu difikirkan, tetapi pelajar-pelajar sekolah rendah juga mempunyai tekanan masing-masing yang perlu kita cakna berkenaan tentang itu. Jadi itu berkenaan dengan masalah kewangan. Bila kita pergi masalah kewangan, pelajar masanya pack, masanya sangat suntuk. Bila pagi pergi ke kelas daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Dan bila dia fikir, oh aku tak ada duit, aku nak beli laptop, aku nak beli internet, aku kena kerja. Selepas kelas 5 petang sampai 11 malam bekerja pula, dan itu hakikat seorang pelajar universiti. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku dalam diri kawan-kawan saya yang berada di universiti sekarang. Tak semuanya belajar sahaja. Ada yang sambil bekerja. Ada yang duduk di tepi tangga menjawab exam. Macam-macam kerenah yang kita boleh lihat semata-mata untuk dapatkan sedikit sumber kewangan demi memastikan PDP yang mereka jalani terbaik dan mereka boleh menjadi seorang pelajar dengan mata pelajaran dan subjek serta markah yang terbaik. Itu yang mereka nak. Jadi bila waktu mereka pack, bila waktu mereka 24 jam itu digunakan sehabis mungkin, selepas itu mereka pulang ke rumah pada pukul 11 malam, bukan sekadar nak menghadap ibu bapa, bukan sekadar bertanya khabar ibu bapa, tapi mereka perlu menghadap timbunan kerja yang sangat banyak, yang mana saya akan kupas dengan lebih lanjut pada slide kedua nanti. Mungkin itu beberapa masalah dan sedikit pengalaman daripada saya sebagai seorang pelajar sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Berbalik kepada Kak Aina. Okey, terima kasih kepada Puteri atas perkongsian tadi tentang pengalaman sebagai seorang pelajar ketika pelaksanaan PKP. Boleh katakan sepanjang pengalaman yang barulah, kita katakan pembelajaran secara online, yang dikatakan pengalaman saya jugalah bila mengambil kursus secara online ni. Dia mencabar dari segi kita nak fokus pada kelas online dengan fokus pada situasi yang fizikal di keliling kita ni. Dia cabaran di situlah. Okey, terima kasih pada Puteri. Okey, sekarang saya akan bergerak kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Nur Fatihah Muhammad Razali. Yang difahamkan Nur Fatihah Muhammad Razali ni telah didiagnos oleh psikiatri atau kita katakan ahli yang pakar dalam bidangnya tentang beliau mempunyai isu kesihatan mental. Bolehkah Fatihah ceritakan tentang pengalaman Fatihah sendiri? Fatihah boleh teruskan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga sahabat-sahabat panel lain. Okey, secara ringkaslah sedikit, saya didiagnos oleh psikiatri dengan major depressive disorder ataupun kita selalu panggil depression lah, dan juga psikosis. Okay, so saya baru je lagi diagnos oleh psikiatri pada bulan Julai tahun lepas. So masih sangat-sangat baru dan saya masih lagi di bawah makan ubat dan juga pemerhatian doktor lah. Okay, macam mana saya boleh orang kata terbuka hati untuk mendapat rawatan? Okay, sebenarnya setelah saya cakap-cakap dengan doktor dan masa saya dekat ward, doktor kata saya sebenarnya dah lama dah ada simptom depression ni, tapi saya tak sedar, saya tak tahu pun itu adalah simptom depression. Okay. Macam mana saya pergi dapatkan rawatan? Saya bermula dengan kaunselor biasa masa tu dekat kampus. Saya buat DAS 21 dan daripada situ diorang terus ambil nombor telefon saya sebab diorang kata benda ni tak boleh biar. Okay. Lepas tu daripada situ sempat menjalani kaunseling 2 kali, tapi sebab PKP saya terpaksa balik ke rumah. Dan semasa dekat rumah tu lah saya rasa tempoh tu sangat-sangat teruk. Saya mula tak keluar bilik, tak makan, tak mandi. Saya rasa macam dysfunctional hidup saya. Okay. So penghujung bulan 6 saya, masa tu viral dekat Twitter ada satu ujian DAS 21 tapi kita boleh buat appointment secara dalam talian ke klinik kesihatan terdekat. Okay. Saya buat kali pertama saya tak pergi sebab saya rasa macam saya takut kalau macam mana family saya tahu yang saya ni ada mental disorder. Macam mana kalau kawan-kawan saya cakap saya gila. Okay, so daripada situ saya macam okay, first time saya tak pergi.
Tapi simptom tu jadi lagi teruk and saya mula ada suicidal thoughts and self harm. Situ saya rasa itu titik yang paling besar lah. Setelah saya fikir lagi sekali and ada kawan saya cakap pergilah dapatkan rawatan. Macam dia kata benda ni tak boleh biar. So saya rasa atas sokongan dia juga, so saya buat lagi sekali benda tu dan saya pergilah untuk dapatkan rawatan. So saya pergi tanpa pengetahuan keluarga, saya pergi sendiri. Saya ingat lagi masa tu nenek saya tanya nak pergi mana. Saya cakap saya ada hal sikit, saya tak beritahu dia pun saya pergi klinik kesihatan. So saya terus pergi. Bila saya print saya punya DAS 21 tu dah sampai ke kaunter, dia ada satu bahagian dekat situ ditulis kenapa sebab kenapa datang. Saya tulis kat situ, saya kata I need professional help. Lepas tu orang dekat kaunter tu boleh gelakkan saya. Dia kata professional help, apa yang awak nak? Terus saya diam je. Okay, sampai dekat doktor panggil, cerita. So dan saya cakap terus terang lah, masa tu saya memang jujur apa yang saya buat, apa yang saya rasa. Kebetulan saya memang ada self harm 2-3 hari sebelum tu. So dia kata okay, kita refer pergi hospital So saya tak tahu nak jawab apa sebab yalah saya tak beritahu siapa pun. Lepas tu dia kata, so saya cakap okey lah. Lepas tu terus transfer ke hospital. Itu pun keluarga saya tak tahu. Diorang memang tak tahu langsung. Sampai saya nak warded baru diorang tahu. Even secretary tu cakap, tak apa Fatihah, awak dah besar. Awak boleh je tak nak bagi tahu. Tapi sebab yalah saya fikirkan motor yang saya tinggalkan dekat klinik kesihatan tu, siapa pula nak bawa balik kan. So saya call family saya. Penerimaan diorang sangat baik tapi diorang agak terkejut lah sebab saya yang dikenali dengan Fatihah yang suka, maksudnya tak nampak pun simptom-simptom yang ketara pada diri saya yang saya ni ada depression. Tu diorang macam terkejut lah, macam mana boleh ada depression ni kan, macam mana, apa penyebabnya. Okay. Sedikitnya sebab arwah mak saya meninggal masa umur saya 16 tahun. So dekat situ dah mula develop simptom yang saya sendiri tak rasa. So memang saya rasa saya setakat ni dah warded 2 kali dekat psychiatry ward. Tapi Alhamdulillah family pun faham dan makin diorang cuba menerimalah keadaan saya walaupun dulu diorang macam tak faham kenapa saya tak nak keluar bilik, kenapa saya tak suka jumpa dengan keluarga kalau ada gathering apa-apa kan. Tapi sekarang diorang macam memahami dan yelah diorang faham dan cuba faham. So saya pun masa mula-mula diagnose tu saya macam kenapa macam nak macam aku okay je, aku macam sihat je, kenapa macam tiba-tiba doktor kata depression kan. So doktor kata kadang-kadang orang yang ada mental disorder ni dia tak perasan pun yang sebenarnya dia ada mental disorder. Orang lain yang nampak. So pada saya sangat pengalaman lah menjadi seorang apa orang kata pesakit mental yang penuh dengan stigma, dengan macam-macam fikiran yang bukan-bukan. Tapi saya rasa stigma tu perlu diubah. Jadi berdirinya saya dekat kalangan masyarakat, so saya nak ubah stigma yang sedia ada sebab saya dah rasa apa orang sahabat-sahabat lain, perjalanan dalam senyap yang orang tak nampak. So berkaitan dengan stigma tu, insyaAllah nanti saya akan cakap lagi lah. So tu je daripada saya. Kembali pada moderator. Terima kasih pada Fatihah. Ucapkan tahniah jugalah pada Fatihah kerana mampu move on jugalah. Maksudnya berani ke hadapan, berani seeking help from professional untuk menghadapi depression yang dialami. Tapi satu yang akak respect jugalah bagi pesakit yang mengakui dia ada sakit mental dan berani ke hadapan. Sebab dia satu cabaran bila kita duduk di satu kelompok yang dia satu benda konotasi yang negatif lah. Dia akan terlalu negatif jugalah bila kita kata kita sakit mental. Macam katakan satu abnormality yang unacceptable lah. Tapi kalau ikutkan orang yang mengetahui tentang sakit mental ni, penyakit mental ni, mereka satu perkara yang kita harus faham. Sebab dia merupakan satu perkara yang melibatkan satu benda yang kita kata silent killer lah. Benda yang senyap. Dia bukan satu benda yang nampak seperti penyakit yang kalau kita berdarah ke kita nampak. Ini benda kita tak nampak. Itulah cabaran dia. Okey, untuk ini pusingan pertama. Okey, tadi saya cuba ringkaskan pusingan pertama ini tentang yang pertama tadi Saudara Malina bicarakan tentang pengenalan tentang RST yang memfokuskan pada advokasi dan memberi sokongan emosi.
Yang kedua untuk saudari Puteri pula, membicarakan tentang emosi dan keadaan pelajar waktu PKP ni berlangsung, di mana antaranya kecenderungan stres tu terjadi dan 3 faktor, iaitu akademik, yang kedua pengurusan masa dan kewangan, dan ketiga tentang hubungan sosial. Dan yang untuk panel ketiga yang memfokuskan kepada pengalaman beliau sendiri tentang dalam hadapi depression ataupun psikosis yang masih lagi dalam bawah pantauan doktor, yang kita doakan juga lah moga dimudahkan untuk sembuh dan keadaan baik, insyaAllah. Okay, sekarang kita bergerak kepada pusingan yang kedua. Pusingan kedua ni untuk saudari Amalina Ismail, boleh ke ceritakan tentang emosi rakyat waktu PKP berdasarkan saudari dalam Ramah Support Team sejak daripada tahun lepas. Sorry. Okay, terima kasih Aina. Sekejap saya share screen balik. Saya begitu terkesan dengan kisah yang dikongsikan oleh Puteri dan Fatihah sebentar tadi. Sebenarnya itu antara beban ataupun perkara yang kita alami bila kita bila kita menerima panggilan talian rahmah tau sebenarnya. Kita berdepan dengan masyarakat yang memang berdepan dengan masalah mental ataupun yang stres dengan kehidupan, terutama dalam keadaan PKP hari ini. Jadi sebagai sukarelawan, kadang-kadang kita tak mempunyai latihan yang maksudnya komprehensif ataupun mencukupi. Malah saya percaya mereka yang terlibat sebagai profesional sendiri dalam isu kesihatan mental seperti psikiatris, kaunselor turut terkesan bila dia mendengar kisah-kisah mereka yang memang berdepan dengan masalah mental. So benda tu dia menjadi beban emosi kepada orang yang mendengar juga sebenarnya. That's the thing yang kita merasakan bahawa sokongan emosi ni tak semestinya kepada mereka yang melalui yang berdepan dengan masalah mental, tetapi mereka yang memberikan sokongan kepada masalah mental tu sendiri. Jadi apa yang kita fikirkan bila kita wujudkan talian rahmah ni ataupun rahmah circle atau rahmah support team sendiri ialah memberikan sokongan emosi tu, kita saling memberi dan menerima sokongan. So saya memang, kita bila dengar Puteri cerita pasal bagaimana masalah kewangan itu memberi kesan dan tekanan kepada pelajar, itu memang kita, sebab pelajar universiti memang dia sebab dia ada keinginan untuk terus belajar dan dia nak buat benda tu, tapi dia tak dapat bila dia ada limitasi, so dia stres dekat situ. So macam Fatihah sendiri, benda ni mungkin disebabkan Fatihah sebut kehilangan ibu. So benda tu lama dipendam dan orang tak perasan. Dan dia sendiri pun tak perasan kan. So benda-benda macam tu adalah benda yang efek emosi kita. Dan kita sebenarnya kadang-kadang kita sendiri tak sedar benda tu efek emosi kita. Dan that's the thing yang kita perlukan bantuan. Dan saya percaya macam Fatihah memang saya respect lah, dia berani, maksudnya dia cari kaunselor. So kalau kita tak tahu pun kita ada masalah mental ke apa, kita jumpa kaunselor tu, orang normal pun tak ada masalah untuk jumpa kaunselor. That's the thing yang kita nak advocate. Tak ada masalah bila kita rasa stres, kita rasa kita perlu bantuan, tak ada masalah jumpa kaunselor, tak ada masalah call talian rahmah atau talian-talian sokongan yang lain yang disediakan dekat Malaysia ni. Alhamdulillah kita ada banyak talian yang disediakan oleh NGO, oleh kerajaan sendiri. So kita boleh hubungi dan dapatkan nasihat dan bantuan secara profesional. Dan kita percaya bila tengok pengalaman yang Fatihah lalui, kita percaya kita punya facilities dekat Malaysia dari sudut kesihatan mental sudah semakin baik. Dan maksudnya staff walaupun mungkin pada awalnya ada yang ketawa ke apa kan, mungkin dia tak faham, tapi dari sudut profesional perubatan, doktor perubatan, mereka memberi sokongan yang sangat baik dan mereka memang hendak membantu rakyat ataupun pesakit ini untuk kembali pulih. Jadi kita kena percaya dengan mereka dan kita kena percaya dengan diri kita untuk teruskan mendapatkan bantuan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Okey, jadi untuk soalan Aina bila nak mengetahui tentang bagaimana keadaan emosi rakyat Malaysia ni, saya percaya macam PKP first dulu, semua orang agak terkejut. Sebab kata Puteri tadi, semua orang pergi beli panic buying, semua orang tak boleh keluar rumah, semua agak terkejut, sangat terkejut dengan keadaan PKP
first time dulu masa tahun 2020, masa bulan Mac 2020. Jadi bila kita kami sendiri pun terkejut jugalah sebab semua kena online, semua kena duduk rumah kan, kita punya that's why kita buat talian rahmah. So daripada kejutan tu kita cuba untuk come out dengan sesuatu, kita cuba being kreatif dan come out dengan sesuatu yang baru. So untuk tahun ini, jadi bila kerajaan kita dah dapat rasa memang kerajaan akan buat PKP. Jadi bila kerajaan mengumumkan PKP, kita telah buat sedikit tinjauan ringkas Rahmah Support Team untuk kita tahu apa sebenarnya yang dialami, apa yang sebenarnya keadaan emosi ataupun perasaan rakyat Malaysia. Sebab kita dah lalui PKP tahun lepas, jadi bila kita nak jadi lagi PKP tahun ni, apa sebenarnya expectation ataupun apa sebenarnya yang akan kita rasa, dan kita tak nak kita perlu bersedia. Jadi kita telah buat satu kajian. So kita bukanlah kajian, dia lebih kepada survey ringkas. Kita sediakan 5 soalan dan kita edarkan kepada orang ramai untuk menjawab soalan itu. Jadi ni saya pada hari kita dah dapat dah dalam seminggu lebih jugalah kita buat edaran. Ni jadi kita terima hasil daripada kita punya ni lah kan. So tajuk kita punya tinjauan dia adalah PKP 2.0, bagaimana emosi anda? So bagaimana sebenarnya emosi anda bila kita dengar pengumuman PKP 2.0 bulan Januari lalu, dan pada waktu tu mungkin dia tamat sebelum hujung Januari, tapi sebenarnya dia dah sambung 4 sampai Februari dan sekarang dia sambung lagi 18 Februari. So kita tak tahu bila PKP 2.0 ni akan tamat, dan kita tengok angka jangkitan COVID atau pesakit yang mengidap COVID ni semakin bertambah daripada hari ke hari, dan kita tak pasti, kita rasa mungkin kemungkinan besar kita akan hidup dalam COVID ni untuk a few years. Mungkin adik-adik semua kena belajar online tu lama lagi. Jadi kita tak tahu semua tu, dan kebanyakan polisi ataupun keadaan ataupun dasar kerajaan pun berubah-ubah. Sebabnya benda ni kita tak boleh nak jangka kan. Sebab kita tak tahu. So kita kena sentiasa bersedia dan kita cuba buat yang terbaik lah. Okey, jadi untuk soalan yang pertama ya di sini. Okey, ni agak menarik sebabnya soalan pertama yang kita berikan kepada rakyat Malaysia untuk jawab ialah adakah anda bersedia dengan pelaksanaan PKP 2.0? So kita telah menerima 271 responden. Jadinya untuk soalan pertama ni kita nampak dekat situ ada 61.6% daripada 271 responden tu dia berjawab dia orang bersedia. Jadi semua orang sebenarnya memang menanti-nantikan, kebanyakan lah mungkin majoriti rakyat Malaysia menanti-nantikan pelaksanaan PKP 2.0. Mungkin disebabkan angka jangkitan yang makin meningkat, orang risau. Jadi orang tak nak kita perlu buat pelaksanaan PKP 2.0 ni, walaupun ada banyak akibatnya lah daripada PKP ni yang mungkin tak semua orang boleh terima dengan senang hati kan bila berlakunya PKP. Jadi tapi walau bagaimanapun majoriti rakyat Malaysia bersedia untuk PKP, dan tapi dekat situ ada yang tidak pasti. Mungkin ada yang rasa macam dia tak nak kena PKP, tapi mungkin kita rasa macam mana kita nak PKP. Mungkin ada banyak kerisauan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang menyebabkan mungkin dia tu tak tahu nak bersedia ke tak bersedia. Nak kata tak bersedia tak boleh juga, nak kata kena ada PKP ni kan. So ini adalah kita punya dapatan kita hari tu. Okay, so soalan yang kedua yang kita tanyakan kepada rakyat Malaysia ialah adakah anda berasa tertekan dengan pelaksanaan PKP 2.0? Menarik kat sini kan, tak ramai yang tertekan sebab mungkin semua orang dah bersedia. Lebih kurang tak sampai separuh lah, maksudnya 45.4% tidak berasa tertekan. Maksudnya sebab kita dah bersedia kan, so kita tapi daripada 61% tu 45 tak berasa tertekan. Walaupun dia bersedia menghadapi PKP 2.0, tidak semestinya dia tidak merasa tertekan. Maksudnya dia stres juga, walaupun dia rasa memang kita perlu alami, kita perlu berdepan, kita perlu melaksanakan PKP 2.0, tapi kita still stres. Kita still berada dalam keadaan stres. Dia berkurang daripada tadi kan, yang bersedia dan yang berasa tertekan. Kita still berasa stres dengan PKP 2.0 ni. Macam PKP yang lepas juga, walaupun kita tahu kita kena PKP sebab kita nak kawal kita punya kadar jangkitan virus COVID tu kita kena. Tapi kita still
berasa tertekan dengan PKP. Okey. Seterusnya, soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ni kita bagi banyak pilihan untuk responden memberi jawapan. So jangan dekat sini, soalan dia adalah apakah perkara yang merisaukan anda berikutan pelaksanaan PKP 2.0. So masa tu awal PKP. So semua dah ada pengalaman PKP kali pertama tahun lepas. Jadi kita nak tahu expectation, kerisauan tu apa. Kerisauan tu apa? So dekat sini, kita tengok dekat sini ini adalah jawapan yang kita sediakan yang diorang boleh tick je. Yang ini yang dekat sebelah sini pula adalah jawapan yang diorang tulis. Jawapan tambahan lah yang ditulis. So, saya nak tunjuk kat sini ya. Paling banyak daripada 271 responden, paling ramai 101 orang sebenarnya risau berkenaan dengan kebarangkalian dijangkiti COVID-19. So, sebenarnya kerisauan untuk dijangkiti COVID ni sebenarnya mendatangkan perasaan stres, perasaan anxiety, fear, ketakutan. So benda tu adalah isu-isu kesihatan mental sebenarnya. So sebenarnya dan ramai ramai sebenarnya takut dijangkiti. Lepas tu ada yang mengatakan yang kedua paling banyak ialah hilang sumber pendapatan. Ini memang antara yang paling memberikan kesan lah, faktor ekonomi. Kita sedar bila kita laksanakan PKP tahun lepas memang ramai yang berhenti kerja, ramai perniagaan yang ditutup, especially industri pelancongan, industri penerbangan memang paling terkesan lah sebab kita memang tak boleh keluar negara dah. Orang luar negara pun tak boleh datang ke Malaysia. So industri penerbangan terutamanya mendapat kesan. Pelancongan, walaupun bila kita berhenti, bila kita habis PKP hari tu, semua orang pergi melancong dalam negeri, penuh hotel semua kan. Tapi still tempoh tu sangat limited berbanding dengan tempoh PKP yang panjang di mana mereka tak boleh jana pendapatan kan. Hotel, pusat peranginan semua tak dapat jana pendapatan. Jadi isu hilang sumber pendapatan ni memang real lah dan perniagaan-perniagaan yang bukan essential industri ni semua berdepan dengan masalah tutup perniagaan, dan ada setengah perniagaan juga mengurangkan tenaga kerja, ada juga yang mengurangkan gaji pekerja. Jadi kerisauan tu memang wujud, hilang sumber pendapatan. Dan kita tahu bila kita berdepan dengan tekanan berkaitan dengan kewangan ni, dia memang sangat efek emosi kita. Dan bagi orang yang memang mungkin waktu tu dia punya kadar pembelanjaan dia banyak ni, tiba-tiba dia kena berhenti kerja ataupun dia kena potong gaji, so dia drop perbelanjaan dia. So orang ni mengalami keadaan emosi yang sangat tak stabil sebab dia dah biasa dengan gaya hidup macam tu, tiba-tiba dia kena turun kan, so dia akan berada dalam keadaan sangat tertekan. So dia ada banyak keadaan, walaupun orang tu sebenarnya dalam keadaan sebelum ni stable, tapi bila jadi PKP, bila jadi COVID ni, dia akan berada dalam keadaan tekanan emosi lah. Dan ada lagi jawapan yang mendapat tinggi ialah tidak boleh keluar rumah. So bagi orang yang sebenarnya ada masalah mental atau masalah kesihatan mental ni, setengah mereka mungkin mengalami tekanan yang lebih bila tidak boleh keluar rumah. Sebab bila kita berada dekat dalam rumah, mungkin dia akan lebih stres. Mungkin dia perlukan tempat untuk menenangkan jiwa dia perlu pergi taman ke, dia perlu pergi berjalan ke. So orang macam tu dia ada. Sebab setiap individu tu berbeza. So ada yang memang sangat stres bila duduk rumah. Dan saya percaya mereka, terutamanya mereka yang tinggal dekat kawasan rumah yang apartmen ataupun rumah pangsapuri yang memang lagi very limited punya space. So dia macam dia ada kat sini soalan dia, tiada ruang yang selesa di rumah. So macam mungkin ada orang yang tinggal dekat kawasan rumah, dia punya ruang dalam rumah dia sangat tak selesa. So dia akan berasa tertekan. Dan ada satu jawapan dekat sini iaitu rumah tidak selamat. Kita mendengar berita-berita yang banyaknya kes seperti kes penderaan, kes penderaan seksual, penderaan kepada isteri, penderaan kepada anak yang berlaku ketika kes
PKP 2.0 ni. So kita letak dekat sini lah, tapi kita tak detailskan apa maksud rumah tidak selamat. So ada juga yang menanda, maksudnya keadaan rumah tidak selamat. So macam mana dia perlu berada di dalam rumah sepanjang tempoh PKP ni dalam keadaan rumah kita tidak selamat untuk dia. So benda semua ni akan efek kita punya mental dan kita punya emosi masyarakat kita. So dekat sini saya ada jawapan-jawapan yang ditulis oleh responden. So boleh baca, ada banyak berkenaan dengan pembelajaran online sebenarnya. Ni memang antara isu yang sekarang ni, sebab bila bermulanya PKP ni memang kita semua belajar online, dan sebabnya masa PKP awal dulu mungkin orang tak berapa faham sangat online punya learning, tapi bila PKP 2.0 ni expectation tinggi. So parents nak macam ni, pelajar nak macam ni, cikgu nak macam ni. So semua orang ada expectation masing-masing dan semua orang ada limitasi masing-masing. Apa yang kita nak fikir kat sini ialah semua orang ada emosi dan situasi dan keadaan yang berbeza. Ada program lepas kita buat pasal isu bebanan berganda bila kita kerja work from home. Dekat sini memang dia tulis ada seorang ni stres dengan ketua yang tidak faham keadaan ibu-ibu work from home. So dengan keadaan kita perlu bekerja dan dalam masa sama kita bekerja dari rumah, di mana anak-anak kena belajar online, kita kena selia pelajaran diorang dan kita kena uruskan keadaan rumah. So benda ni mendatangkan tekanan kepada individu tersebut. So dia rasa tapi ada juga yang okey duduk kat rumah. Kat sini ada satu jawapan dia kata, I'm very happy at home, thank you, and would like to stay at home until this pandemic completely vanish. Ada satu paper yang ditulis yang sempat saya baca berkenaan dengan COVID-19 yang berlaku dekat Malaysia, yang ditulis oleh saya rasa jurnal daripada Psychiatric punya association. Jadi dia kata dekat sini, sebenarnya walaupun pandemik ataupun COVID atau PKP ni sendiri mendatangkan banyak impak negatif dari sudut mental, tapi ada juga sebenarnya impak negatif positif dia, walaupun tak banyak, walaupun mungkin sangat sikit lah orang yang mendapat impak positif tu. Contohnya bila dia stres kan, bila dia terlalu banyak workaholic ataupun orang yang terlampau bekerja ni, diorang stres dengan kerja, ataupun orang yang suka belajar, kena pergi kelas, dia stres dengan belajar dia. So bila PKP ni berlaku, dia dapat duduk rumah. So dia dapat meringankan stres dia. So dia dapat kurangkan masa kerja dia dapat kurangkan masa dia perlu belajar. So mungkin benda tu memberikan keringanan kepada dia. So dia boleh sebelum ni mungkin ada keluarga yang suami isteri kena bekerja, tak sempat balik rumah, tak sempat jumpa anak-anak semua. Tapi bila COVID, semua orang kena work from home. Itulah masa untuk spend time dengan family, bonding dengan family. So ada kebaikan yang mungkin ada, tapi tak semua orang mengalaminya. Kebanyakan orang lebih tertekan lah, sebab dalam 19 jawapan ni, so satu je lah yang I'm very happy. Yang lain semua komplain. So kita merasakan memang tekanan tu akan wujud, dan kita mengharapkan mereka yang berdepan dengan tekanan ini mendapatkan bantuan. Dan apa yang kita mahukan ialah semua orang cuba untuk accommodate. Jangan terlampau menekan orang. Orang dah stres, dia tekan lagi orang tu. Contohnya kita nak benda tu walaupun online, tapi dia sama macam bukan online. Macam pendidikan lah terutamanya. Macam anak-anak belajar online kan, kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak expect the result online, pembelajaran online tu sama dengan pembelajaran offline. Mungkin lebih baik, mungkin juga tidak baik. So jadi kita kena terima hasil yang ada dan cuba untuk positif dengan apa yang ada, dan kita cuba saling membantu dan saling menyokong lah. So ada lagi satu dekat sini. Yang last sekali ialah keberhasilan anak-anak murid dan kebajikan kanak-kanak golongan rentan. Jadi saya percaya orang yang tulis ni adalah mereka yang terlibat dengan sama ada cikgu, sebab dia kata keberhasilan anak-anak murid, cikgu yang risau kepada anak-anak murid dia, dan kemungkinan juga adalah aktivis yang risau dengan keadaan kanak-kanak.
sebab kita terlibat dengan ramai aktivis kan, kita punya ruang lingkup dalam ni adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivism ni. Bila berlakunya PKP ni kadang-kadang masyarakat mungkin okey, tapi yang sangat tertekan sebenarnya aktivis. Kita risau dekat situ sebab aktivis dia rasa macam dia tak dapat buat, dia bila aktivis ni dia ada satu perasaan ataupun dia ada satu semangat yang dia nak buat terbaik, dia nak buat lebih kepada masyarakat, dia nak memberi, dia sentiasa nak memberi. Tapi bila di dalam PKP ni, dia rasa dia tak boleh buat banyak. Dia rasa banyak masalah rakyat yang tak dapat dia bantu. Dia rasa tertekan dengan diri dia yang tak mampu. Ini adalah sesuatu yang kita risaukan juga, iaitu keadaan mental aktivis kita. Jadi, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita check keadaan sahabat-sahabat kita dan kita beri bantuan. Dan kita kena sedar yang tak semua benda dalam dunia ni, saya teringat kita ada kelas Rahmah Circle minggu lepas, kita bincang tentang buku Abu Zaid Al-Balahi berkenaan dengan tentang buku beliau berkenaan dengan sustenance of the soul. Macam mana kita nak menjaga jiwa kita ni. So Abu Zaid sebut dekat situ ialah kita semua kena sedar bahawa tak semua benda yang kita hendak ataupun kita mahukan dalam kehidupan ni kita dapat. Jadi bila kita rasa kita boleh terima seadanya diri kita dan keadaan kita, mungkin saya tak pasti, mungkin kita boleh merasa lebih tenang, merasa lebih tenteram dan kurang stres. Jadi mungkin itu antaranya lah, saya tak pasti. Mungkin semua orang ada keadaan yang berbeza. Jadi itu yang kita boleh tengok lah. Ini adalah soalan yang ketiga. So ni soalan ketiga, soalan yang keempat. So kita tanya soalan yang keempat ni adalah, adakah anda memerlukan bantuan sokongan emosi sepanjang tempoh PKP 2.0? So saya alhamdulillah lah, saya tengok dekat sini tak ramai. Dia kata yang ya cuma 15.9%. 55% lagi okey, dia tak perlukan sokongan emosi. Mungkin yang diperlukan sokongan yang lain lah, ataupun mungkin sebabkan kita sudah mengalami PKP pada tahun lepas, so kita dah lebih adapt dengan keadaan dan kita rasa kita okey. Walau bagaimanapun, saya still menyarankan untuk kita sentiasa check keadaan emosi kita, apa keadaan perasaan jiwa kita. Sebab biasa kita macam Fatia kata, kadang-kadang kita tak sedar kita berada dalam keadaan tertekan atau kita berada dalam keadaan depression. So kita kena sentiasa check kita punya keadaan, sentiasa hubungi rakan-rakan atau yang kalau Prof Haslinda suka sebut ialah spider web kita. Siapa spider web kita? Siapa orang-orang yang kita boleh datang untuk mendapatkan, kita boleh jumpa untuk minta bantuan. Jadi sentiasa hubungi mereka dan bagi tahu apa yang kita lalui supaya dia boleh bagi feedback kepada kita. Adakah kita berada dalam stres atau kita sebenarnya okey je tapi kita mungkin perlukan kawan untuk dia. Adakah kita perlukan bantuan profesional? Jadi kita perlu sentiasa ada komunikasi, jangan pendam seorang-seorang, sebab bila kita pendam seorang dia akan jadi lebih keadaan atau tekanan tu akan lebih teruk lah. Sebab mungkin kita rasa malu untuk cerita kat orang. Kita akan rasa kita rasa kita macam mungkin masalah kita ni kita rasa kecil, orang lain lagi teruk masalahnya. Tak. Bila kita rasa kita perlukan bantuan, tak ada masalah. Jumpa sahaja orang dan dapatkan bantuan. Itu yang penting. Dia kata kat sini mungkin dalam waktu tertentu, ada yang jawab, dia kata kat sini dalam waktu tertentu bagi saya je. Kerana kadang-kadang kita sering berubah emosi. Walaupun kita sedar yang berfikiran positif dalam setiap perkara adalah amat dituntut. Saya memerlukan bantuan keluarga maupun rakan-rakan untuk menyelesaikan masalah sebegini rupa. InsyaAllah tidak ada yang teruk berlaku. So mungkin, dia dekat sini dia kata dia memerlukan bantuan keluarga dan rakan-rakan. Kita dekat Talian Rahmah atau Rahmah Support ini kita cuma bantuan daripada luar. Dan saya percaya memang keluarga dan individu yang hampir dengan seseorang itu yang perlu memberikan sokongan yang lebih kepada mereka. Jadi kita kena check kawan-kawan kita kena check ahli keluarga kita, sama ada mereka berada tertekan ke apa, so kita boleh saling membantu. So, tapi kat sini dia juga setakat ini masih tidak perlu, tapi di keberlanjutan mungkin emosi tidak stabil atau faktor ekonomi keluarga. So, dia ada kerisauan faktor ekonomi. So, benda ni akan berlaku sebab survey ni dilakukan pada awal PKP 2.0, jadi kita tak tahu dalam tempoh PKP yang panjang ni apakah masalah faktor ekonomi yang akan kita hadapi, dan individu yang terkesan tu mungkin akan berubah keadaan emosi dia. Dekat sini lagi dia kata insya-Allah masih bisa bertahan.
So dia rasa dia masih bisa bertahan. Maksudnya dia cuba bertahan. So apa yang kita bahas memang kita perlu cuba bertahan dan kita doakan yang terbaiklah untuk semua yang berdepan dengan tekanan perasaan atau tekanan emosi atau tekanan persekitaran ketika PKP ini berlangsung. Okey, dan akhir sekali soalan terakhir ni. Alamak. Okey, soalan terakhir, sorry saya tak. Soalan terakhir ialah berkenaan dengan talian. Talian, adakah anda akan menghubungi talian sokongan psikososial untuk mendapatkan bantuan? So, ramai yang menuliskan tidak. Seperti yang saya kata tadi, mungkin orang tak nak cerita masalah diorang atau mungkin diorang merasakan talian sokongan psikososial mungkin tidak memberikan bantuan yang diorang harapkan. Tapi ini adalah talian yang kita, yang maksudnya talian sokongan psikososial ini disediakan untuk mereka yang memerlukan. So still ada yang nak hubungi. Maksudnya tak ramai. Kita harapkan mungkin tak ramai yang berdepan dengan masalah mental ni. Mungkin tapi daripada tak ramai tu masih ada berapa persen yang memerlukan talian sokongan psikososial dan kita mengalu-alukanlah mereka yang memerlukan ini untuk menghubungi talian rahmah atau mana-mana talian. Ada banyak talian-talian dekat Malaysia yang disediakan untuk kita dapatkanlah bantuan emosi atau keadaan bila kita berada dalam keadaan stres. Saya rasa itu saja Aina. Boleh teruskan, boleh saya kembalikan kepada Aina. Terima kasih pada Saudari Amalina. Panjang punya bicara tentang dapatan survey. Okey, boleh saya ringkaskan, saya nak kongsi juga daripada komentar daripada Facebook yang katakan tentang banyak kata tidak mau ni, dikatakan daripada hikmah berjadi sokongan kewangan yang mungkin dia mereka perlukan lah. Yang satu lagi daripada Saudari Siti Nadalia yang dia bersetuju pada awal bicara Saudari Amalina yang supporter, caregiver atau caretaker juga perlu untuk menerima di samping memberi semata-mata. Dan juga pentingnya untuk kita tahu boundaries kerana setiap kita mempunyai limitasi yang tidak boleh kita langgar sewenangnya. Sebab kesihatan mental kita juga penting. We also matter. Bukan sekadar kita nak bantu orang, kita pun kena sihat mental kita. Itu sahaja. Terima kasih pada Saudara Malina. Yang kedua, saya akan juga terus pada panel yang kedua. Saya memintakan Saudara Puteri berjelaskan lagi tentang emosi pelajar berdasarkan pengalaman sendiri waktu PKP tersebut. Boleh berjelaskan lagi lebih? Terima kasih. Terima kasih Kak Aina atas soalan itu. Banyak juga yang saya dapat daripada Kak Amalina berkenaan dengan survey tu, sebab pelajar juga ialah masyarakat, ialah rakyat juga. Jadi kita terlibat secara tak langsung, kita terlibat juga dalam survey tersebut. Jadi ada beberapa perkara yang saya dah pointkan. Contohnya ada satu ayat Kak Amalina yang kita tak tahu PKP ni bila nak habis, bila nak sudahnya kan. Macam saya sendiri, kampus saya dah keluarkan satu jadual kemasukan kampus, tapi itu pun akan berubah mengikut situasi. Maksudnya kita tak tahu PKP ni bila nak habis. Jadi ada beberapa perkara macam tadi. Untuk pusingan pertama, saya nyatakan pelbagai masalah yang mendorong pelajar-pelajar menjadi stres, bukan sahaja pelajar IPTA tetapi juga pelajar-pelajar sekolah menengah, murid-murid sekolah rendah dan sebagainya. Antara perkara yang perlu kita cakna sebenarnya, yang pertama ialah berkenaan dengan pengurusan masa. Saya faham bahawa semua pelajar bukan sahaja tanggungjawabnya hanya untuk pelajar saja. Ada yang macam rakan-rakan saya yang macam saya sebutkan sebentar tadi, mereka lah yang perlu bekerja, mereka lah yang perlu menjaga adik-adik, ada yang anak sulung tapi adiknya ramai yang perlu menjaga dan sebagainya kan. Tanggungjawab mereka juga untuk mencari nafkah untuk keluarga sebabkan keadaan keluarga yang tidak mengizinkan dan macam-macam lagi. Jadi itu antara faktor tekanan pelajar yang mungkin kita boleh highlightkan. Itu yang faktor utama ialah masalah kewangan pelajar itu sendiri. Tapi macam mana kita nak counter balik, sebab setiap masalah mesti ada solusi dia. Dan saya nak tekankan bahawa setiap kali online learning, kita tak boleh melihat keadaan kita sahaja, tapi kita lihat dari sudut pandang
seorang pensyarah. Kalau kita nampak setiap kali PDP berjalan sepanjang setiap kali PDP berjalan online sepanjang PKP ini ialah apabila pensyarah akan bertanya dulu sama ada adakah anda mempunyai masalah internet ataupun tidak. Itu ialah satu platform untuk kita berkata jujur. Kalau kita tak boleh nak hadirkan diri ke kelas ataupun tak boleh nak jawab exam pada ketika itu, kita perlu maklumkan sebab lecturer akan faham keadaan itu. Apa yang berlaku kepada saya ada sebab line saya kadang-kadang tak berapa elok dan itu yang perkara yang berlaku kepada segelintir pelajar. Line tak elok, waktu tu lah laptop hang, waktu exam lah laptop hang, tak boleh nak tekan apa-apa. Jadi itu lecturer dia tak kejam. Kita kena maklumkan. Kita cakap saja, doktor sekian saya ada masalah internet. Kalau boleh di-extendkan sedikit waktu untuk saya submission satu-satu assignment. Itu yang perlu. Yang pertama, jujur kepada lecturer keadaan anda yang sebenar. Kalau anda tak boleh nak teruskan PDP itu, maka beritahu dan inform kepada lecturer. Sebab lecturer dia kena counter berapa ratus pelajar. Kita seorang, dia kena counter berapa ratus pelajar, berapa ratus masalah dan kita perlu maklumkan kepada lecturer. Mereka akan faham dan mereka akan extendkan waktu. Itu yang saya baca bila lecturer banyak mengeluh bila saya tengok video, bila buka kelas online tak ramai student yang masuk dan sebagainya. Itu ialah stres yang berlaku kepada pihak lecturer. Dan kalau kita tengok masalah kita juga sebenarnya salah satu bebanan yang akan ditanggung oleh lecturer bila dia fikir macam mana kalau puteri tak dapat kan, tak masuk kelas macam mana, kalau dia tak faham macam mana. Lecturer dia akan nak yang terbaik. Kita ada dua pilihan, yang pertama offline, yang kedua online. Tapi untuk masa sekarang kita tak boleh nak buat mana-mana pilihan. Kita perlu hadap. Online itu ialah hakikat dia. Waktu sekarang online ialah hakikat. Jadi pilihan apa yang kita ada selain daripada kita move on, kita teruskan pelajaran yang kita ada, kita seek for help, kita berlaku jujur dengan diri sendiri dan kita berkata kepada pensyarah, saya tak boleh, saya ini, saya itu. Kita banyak seek for help dengan lecturer pada masa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sebenarnya pelajar-pelajar ni stres sebab yang saya tengok mereka tak menggunakan 24 jam itu dengan ikut aliran yang betul. Macam kita, kalau kita reflect dalam, kita tengok balik surah Al-Isra, dalam surah Yunus, Allah telah berfirman kepada kita bahawa siang ialah untuk kita bekerja, mencari rezeki dan malam ialah waktu untuk kita berehat. Tapi mesti ada yang sebut macam mana pun assignment bertimbun, macam mana selepas satu-satu. Kita ada 8 subjek, 8 tu ada assignment. Tak pernah tertinggal 8. Kadang-kadang satu subjek tu 3 assignment kena submit. Tapi lecturer macam saya sebut tadi, setiap due date itu berbeza. Jadi pengurusan masa sangat penting. Sebab tu kita perlu sort out mengikut tarikh yang ditetapkan. Contoh dalam 31 hari tu mungkin 31 hari ada submission. Jadi kita buat ikut list yang kita telah keluarkan. Maksudnya penggunaan jadual pada ketika ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Kita utamakan apa yang utama. Kalau contoh hari tu tak ada submission, kita rehat lah. Ada waktu macam submission dah nak dekat, aku siapkan benda ni. Kita utamakan yang mana utama dahulu. Dan itu ialah langkah yang kedua. Dan selain pada itu, kita jangan tak cukup rehat. Pelajar dia stres sebabkan dia tak cukup rehat yang macam saya sebut. Sebab apa? Kenapa Allah sebut dalam Al-Quran itu? Sebab secara saintifik dia, kita manusia ada satu fenomena yang dipanggil fenomena kitaran badan manusia. Ataupun yang dipanggil secara saintifiknya jam biologi manusia. Jam biologi manusia, dalam bahasa Inggeris saya tak tahu bahasa Inggerisnya apa, jam biologi clock lah kot. Jam biologi manusia. Apa yang diceritakan dalam jam biologi manusia ni? Ialah bila kehidupan manusia ni kita ada 24 jam. Semua orang ada 24 jam. 24 jam. Jadi badan kita ni dia ada perubahan secara berkala. Maksudnya dia ada perubahan fisiologi, dia ada perubahan secara biokimia, dia ada perubahan tingkah laku. Ada waktu ni dia nak marah, ada waktu ni dia nak gembira, ada waktu ni dia nak seronok, ada waktu ni dia nak stres. Itu ialah manusia. Jadi secara kesimpulan kecilnya ialah jam biologi ini menunjukkan bahawa badan kita perlu buat setiap perkara yang tertentu pada waktu-waktu yang tertentu.
Maksudnya apa? Faktor utama bila jam biologi ni, apa yang mempengaruhi jam biologi manusia? Maksudnya apa yang mempengaruhi kita untuk melaksanakan kerja dengan baik? Yang pertama, secara saintifiknya ialah cahaya. Kalau kita belajar dulu biologi, otak kita bahagian depan dipanggil hypothalamus. Kan? Hypothalamus kan? Jadi hypothalamus itu dia ialah cahaya, hypothalamus dia akan mengesan cahaya-cahaya yang tertentu sahaja. Apa cahaya itu? Iaitu cahaya matahari. Dalam satu cahaya matahari dia ada satu cahaya tertentu yang akan dikesan oleh hypothalamus itu sahaja. Jadi bila siang otak kita mengesan cahaya itu, maka kita bangun, segar dan kita buat kerja dengan baik. Tapi pada waktu malam, adakah cahaya matahari itu ada? Tak ada kan? Jadi bila tak ada, hormon yang akan dirembeskan ialah hormon melatonin. Jadi apa function hormon melatonin ni sebenarnya? Function hormon ni ialah untuk memberikan kita rasa mengantuk, rasa okay time to switch off, untuk awak rehat dan sebagainya. Sebab itu waktu malam aktiviti fizikal kita akan berkurang. Itu. Jadi sebab itulah Allah nyatakan dalam surah Al-Isra, dalam surah Yunus bahawa siang untuk kita bekerja, malam untuk kita berehat. Jadi bila pengurusan masa itu, kelas kita daripada 8 pagi sehingga 5 petang, lecturer tidak kejam ya, 8 pagi terus 5 petang tak ada rest straight. Dia tak kejam. Dia mesti ada waktu yang okay 10 minit break. Okay ni kita pergilah minum. Time tu lah kita nak tanya lecturer. Time tu lah kita nak siapkan sedikit assignment. Itu apa yang saya buat. Sedikit assignment time tu lah. Maksudnya ada gap sejam 2 jam rehat, time tu lah nak siapkan assignment. Sebab ada sesetengah pelajar yang selepas tu dia perlu kerja. Jadi itu waktu yang kita perlu manfaatkan untuk kita selesaikan apa-apa tugasan berkaitan dengan akademik. Bukan tentang kewangan. Sebab selepas ini banyak lagi tanggungan yang perlu dia hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah mendapatkan khidmat nasihat daripada orang-orang profesional. Itu saya nak kaitkan dengan Rahmah Support Team sebenarnya. Itu yang telah diceritakan oleh Kak Amalina. Apapun, saya nak pesan satu perkara yang mana saya dapat daripada seorang kakak saya. Stres kita dengan orang lain berbeza. Termasuklah stres kita dengan kanak-kanak. Mungkin kalau kita tengok kanak-kanak tu menjerit-jerit sebab tak dapat mainan je pun. Macam kita mainan je pun. Tapi bagi dia itu dah stres sangat dah tu. Kalau tak dapat mainan tu tak boleh lah tu. Tak boleh, aku nak juga mainan tu. Itu untuk kanak-kanak. Untuk kita mungkin ada yang dijentik sekali tak menangis lagi. Dijentik banyak kali okey, cool lagi. Ditumbuk baru menangis. Itu level-level stress dia. Jadi kita tak boleh compare, oh aku lagi susah daripada engkau. Contoh kalau kita nak luahkan, aku tak nak luahkan lah sebab aku rasa orang lain lagi susah daripada aku. Apa yang pertama, cari khidmat kaunselor, cari orang yang layak untuk mendengar masalah kita, cerita. Itu yang terbaik. Sebab itu diwujudkan Rahmah Support Team. Itu salah satu alternatif yang terbaik. Bila kita tak tahu nak cerita kat siapa, terutamanya kepada student, kita nak cerita kat siapa? Bila mak ayah kita sendiri ada masalah, adik-adik kita sendiri ada masalah mereka. Jadi kita nak cerita kat siapa? Jadi sebab itu ditubuhkan Rahmah Support Team. Jadi itu antara langkah-langkah penyelesaian para pelajar, tak kisah IPTA, IPTS maupun adik-adik sekolah menengah. Itu antara langkah yang boleh adik-adik laksanakan sepanjang tempoh PKP ini. Ingat, kita tak pernah tahu bila PKP ni nak habis. Kita mulakan dan kita perlu akhirkan dengan jayanya. Sebab kita membawa harapan keluarga. Kita membawa harapan ibu bapa. Dan itu tanggungjawab kita sekarang. Walau sebesar mana pun rintangan yang datang, itu yang kita perlu hadap. Itu realiti, itu hakikat. Kita cari solusi, kita hadap, kita buat. Okay, itu. Berbalik pada Kak Aina. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri atas perkongsian tadi tentang pengalaman dan juga sedikit sebanyak berkongsi cara-cara mengatasi dan menghadapi secara ringkas. Okey, seterusnya kita akan bergerak pada panel ketiga kita, Saudari Fatihah. Fatihah tadi nak bicarakan tentang stigma. Okey, bagi Fatihah, apa yang masyarakat pandang tentang pesakit mental dan juga apa yang masyarakat perlu buat untuk menghadapi bagi mereka yang mengalami sakit mental? Okay, terima kasih dekat saudari moderator. Okay, bila cakap pasal stigma, ada dua stigma yang kita kena lihat.
pertama stigma oleh pesakit mental itu sendiri dan kedua stigma daripada masyarakat. Okey, bila kata stigma daripada pesakit sendiri itu terjadi pada saya. Sebab apa? Belum orang lain buat lagi, saya dah letakkan satu stigma dekat diri saya. Saya cakap, macam mana kalau orang panggil aku gila? Macam mana kalau family tak nak terima? Macam mana kalau sebenarnya aku ni sikit je tapi aku melebih-lebih. Nampak tak? Kita meletakkan stigma dulu pada diri kita sebelum sebenarnya kita menghadap stigma orang lain. Okey, cakap pasal stigma pada masyarakat, saya cuma nak cakap satu je lah. Kalau kita boleh menerima sakit-sakit fizikal yang kita nampak, contohnya kanser ke, sakit buah pinggang ke, itu kita nampak dan kita macam mana kita menyantuni mereka, cakap semoga cepat sembuh, semoga kuat. Tapi bila kena kepada sakit yang kita tak nampak, sakit mental, kita mula letakkan stigma-stigma, itulah kau semayang tak cukup, itulah kau doanya tak cukup. Nampak tak macam mana kita boleh nampak perbezaan sangat ketara. Adakah sebab dia orang kena sakit kanser tu sebab tak cukup iman? Tak adil tau kalau kita cakap macam oh dia kena sakit depression tu sebab ni tak cukup iman, semayang tak cukup, zikir tak kuat. Tapi cuba bayangkan kita cakap dengan orang sakit kanser macam tu. Kau ni semayang tak cukup itulah sebab kau kurang zikir lah kena sakit kanser. Macam mana perasaan dia? Sebab itu tak ada kaitan pun. So stigma ni kita rasa kita kena ubah. Macam mana diorang dah stres dah, diorang punya sakit. Dah tak tahu dah macam mana nak hadap. Lepas tu kita pula orang-orang sekeliling ni tambah lagi benda yang tak sepatutnya. So macam masyarakatnya lah main peranan untuk dapatkan sokongan. Slow-slow kita kena support. Bayangkanlah kalau orang family terdekat pun tak support, macam mana dengan masyarakat kan? Macam saya punya pengalaman sendiri, saya sangat takut nak cakap dengan family saya buat kali pertama yang doktor kata saya ni depression. Sebabnya saya macam mana kalau family saya cakap saya ni gila? Macam mana kalau itulah bermain dalam fikiran saya. Tapi hakikatnya alhamdulillah family saya menerima dengan sangat-sangat baik. Maksudnya diorang macam oh mungkin ini yang mereka terlepas pandang selama saya hidup dengan mereka. Sebab saya pun dah tak ada mak, dah tak ada ayah. So mereka lah keluarga terdekat saya. So diorang belajar kalau saya macam nampak tak nak bercakap, tak nak makan. So diorang akan santuni saya dengan macam kenapa, ada masalah ke? Kalau nak makan apa-apa cakap lah. So nampak tak? Sebenarnya kita ramai orang yang takut nak cakap dengan keluarga sebab diorang takut stigma-stigma yang macam tu dan layanan yang buruk. Sedangkan hakikatnya kalau betul dengan cara mereka akan terima je. Macam family saya pun alhamdulillah diorang sangat support dan itulah saya pun sangat terharu lah sebab keluarga yang maksudnya bukan mak saya, bukan ayah saya tapi diorang sangat menerima dengan baik dan yelah bagi sokongan. Sebenarnya saya ni orang yang tak suka nak bercerita dengan keluarga. Walau macam mana teruk pun saya macam saya relapse ke, saya tak boleh nak hadap ke, saya memang takkan cerita. Tapi diorang nampak saya ni macam tak okey je, so diorang akan tanya. So saya harap dekat masyarakat dengan luar sana, tolonglah kalau kalian rasa kalian tak mampu nak bantu, tak boleh nak jadi pendengar yang baik, cukup jangan menambahkan stigma. Contoh macam kalau kita cakap, ada kawan kita kata, weh aku stres lah. Lepas tu dia kata, alah orang lain pun lagi teruk daripada kau, ada orang tu lagi lah. Tak ada mak ayah, tak ada duit nak makan. Itu adalah toxic positivity lah. Contohnya macam kalau dia kata, aku ni macam ada masalah lah, kau boleh tak tolong aku? Betul nanti dia akan kata, orang lain lagi besar daripada kau. Orang lain tu lagilah masalah besar. Kita tak boleh, kita kena positif. Itu adalah toxic positivity yang sebenarnya tak elok lah kan. Dia sebenarnya orang yang ada sakit mental ni kadang-kadang diorang nak tempat bercerita je. Kadang-kadang tak nak pun orang nasihat apa semua, just diorang nak luahkan apa yang diorang rasa. So kalau ada orang luahkan, pertama sekali nasihat saya jangan nasihat dia balik. Contohnya macam dia kata, weh aku sedih lah, aku rasa macam ni. Lepas tu kita pula tambah, cuba kau pergi ambil air semayang, pergi solat semua. Sebenarnya benda tu boleh sangat. Benda tu saya sangat setuju dengan solat, dengan zikir tu boleh membantu. Tapi pada waktu tu tak sesuai. Memang tak membantulah. Dia dah tengah sedih nak bercerita, kau boleh pula terus suruh dia pergi solat. So stigma ni saya sendiri dah hadap daripada kawan-kawan saya. Pada mulanya diorang agak suka nak terima sebab diorang macam yelah sakit mental ni orang yang apa kita boleh kata jarang untuk orang spoke up pada umum kan. So bila diorang tahu diorang macam ya ke? Tanta kau main-main je. Tanta
kau pura-pura. So tu satu benda saya nak cakap kat orang luar sana, kalau anda tak ada mental disorder, tolong jangan buat-buatkan benda tu. Sebab bayangkan dalam 10 orang yang ada mental disorder, seorang je sebenarnya yang pura-pura, tapi orang pukul rata semua lain ni pura-pura. Saya nampak dekat TikTok lah banyak, sebab saya pun ada kat sana. Diorang ada satu trend buat 15-minute challenge dan diorang akan dapat diagnosis macam tu lah lebih kurang. So diorang akan cakap, lah aku ni ada depression rupanya. Hanya kepada DAS 21, sedangkan DAS 21 tu hanyalah screening ataupun orang kata penilaian, bukannya diagnosis daripada pakar. So pada saya rasa ini salah satu nasihat dan juga pesanan daripada orang sakit mental sendirilah. Tolong jangan tambahkan lagi stigma yang sedia ada, sebab orang yang dah sakit ni, diorang dah sakit dah dengan apa yang diorang kena, dengan tak tahu macam mana handle emosi kan. Tapi datang lagi orang yang entah daripada mana-mana, tambah lagi macam-macam. So saya sendiri kecewalah dengan saya baca dekat Twitter dan sebagainya, macam mana orang melayan sahabat-sahabat saya lain sebagai pesakit mental ni. Contoh macam diorang selalu cakap keluarga tak faham, kawan-kawan tak faham apa dia rasa. Kalau saya rasa salah satu pendekatan harmoni untuk mendekati orang yang ada masalah mental ni, kalau dia nak cerita, dengar je. Kalau dia tak nak cerita, jangan paksa. Sebab salah satu masalah orang yang ada sakit mental ni, diorang ada trust issue untuk cerita diorang punya masalah. Kadang-kadang kalau kita nak cerita, nanti diorang akan overthinking kau. Diorang macam, nanti macam mana kalau dia tak nak dengar apa yang aku cerita? Macam mana kalau sebenarnya masalah aku ni sikit je. So kalau dia cari awak, percayalah dia sangat-sangat mempercayai awak sebagai orang untuk dia luah. So dengar je. Sebab kadang-kadang kita tak nak nasihat, memang tak nak nasihat, cuma nak luahkan apa rasa. So dengar, dan kalau dia tak nak cerita, kalau ada orang dia tak nak cerita tau, dia macam dia serabut sampai kadang-kadang hubungan tu jadi macam tak best kan, ada salah faham apa semua. So tak apa, kalau dia tak nak luah, biar je, jangan paksa. So saya rasa sekarang dah banyak dah kempen kesedaran sakit mental. Contohnya macam banyak dah universiti-universiti pun buat. Saya pun sendiri dah join banyak talk apa semua kan. So macam baguslah, kesedaran mental ni semakin baik. So dah ramai dah yang ambil cakna. So lagi satu yang saya nak pesan juga untuk orang yang ada sakit mental yang mungkin melihat juga, terima je yang awak ni ada sakit. Contoh macam mula-mula kali kedua saya discharge dekat hospital, saya masih dekat kampus sebelum saya di first sem, saya memang berulang-alik ke unit kesihatan dan bilik kaunselor semata-mata untuk saya nangis. Bukan untuk buat apa pun. Tapi alhamdulillah dia orang sangat memahami. So doktor tu cakap dengan saya, Fatihah kena belajar terima yang Fatihah ni sakit. Tapi sakit Fatihah ni memang normal dan valid. Maksudnya bukan benda yang buat-buat, bukan benda yang pura-pura. So bila mana kita dah belajar terima yang kita ni sakit, kita kena faham pula diri kita macam mana nak cari cara macam mana kita nak tenangkan diri kita. So saya banyak belajar daripada situlah. So pada saya, hentikanlah stigma-stigma yang tidak berasas. Macam contoh tu lah, lemah iman, tak cukup semayang. So pesan saya, macam mana kita santuni mereka yang sakit fizikal, macam tu juga kita kena santuni mereka yang sakit mental, sakit yang tak nampak. Berhentikan stigma, sebarkan kasih sayang, insyaAllah. Itu je daripada saya. Terima kasih kepada Fatihah atas perkongsian tentang stigmanya daripada pandangan daripada Fatihah sendiri. Memang orang yang ada sakit mental ni, kalau ikut pengalaman akak sendirilah, dulu pun pernah juga mengalami depression, tapi benda sekejap sajalah. Memang kita perlu cari orang yang betul untuk luahkan. Kalau kita salah jumpa orang, satunya lagi frustrated. Itu satu pengalaman sendiri, dan juga pengalaman saya, akak sendiri bekerja kat Baitur Rahmah ni, berjumpa dengan pelatih yang mengidap yang didiagnosis oleh pakar psikiatris schizoaffective disorder. Dia ada banyak, dia berdasarkan tekanan dia daripada kecil sampai dia dah mengandung tu lagi teruk. Jadi trigger teruk benda tu dekat dia. Cabaran juga kepada diri akak sendiri nak cater, sampaikan akak pun tak mampu sebab sangat mencabar. Bila nak menjaga dia bukan senang bagi akak lah.
Sebab dia seorang yang dia nak berubah, dia nak, tetapi sebabkan dia kadang dibenci dengan keluarga dia sendiri. Dia ada satu tekanan di keluarga yang dia tidak ceritakan. Kak rasa sekarang ada orang depression ni, macam mungkin Fatihah kehilangan ibu. Macam setengah orang depression ni ada tekanan, boleh katakan domestic violence ataupun sexual abuse, Allah alam bisawa'an, kita tak tahu. Benda tu kadang orang takut nak cerita tentang aib. Ni cabaran yang kita katakan, sukanya nak meluah. Bila kita luah ni takut orang buka aib kita, orang katak-katikkan, permainkan, begitulah. Terima kasih juga pada Fatihah atas perkongsian tersebut. Okey, kita sudah sampai di penghujung. Boleh saya akan ringkaskan sedikitlah slot yang kita yang kali kedua ni, yang bicarakan yang pertama tadi Kak Amal ada bicarakan tentang hasil survey. Bolehkah saya ringkaskan juga mengatakan tentang ketidakstabilan ekonomi juga akan membawa kepada tekanan emosi. Itu majoritinya lah. Yang kedua, bagi daripada Putri pula, kita katakan untuk dalam sepanjang online classes ataupun menghadapi seorang pelajar ni, pandai membahagi masa, jaga masa. Rehat biar cukup dan kena pada waktunya. Yang kira nak siapkan kerja tu pun biar kena pada waktunya jugalah. Kalau ada masa lapang, jangan dibuat benda tak baik lah, benda yang terfaedah. Kita fokuskan pada assignment kita. Yang untuk Fatihah pula, fokuskan pada stigma tentang bagi stigma yang perlu diperbetulkan. Kita perlu perbetulkan dari segi seorang yang memberi dan menerima. Kalau kita seorang pesakit mental pun, kita kena positifkan diri kita punya stigma ni, kata ada orang boleh terima kita dan kita kena berani buka. Kalau boleh, saya akan rasa macam kita jangan kita fokus pada seorang je. Kalau orang tu tak nak kat kita fokus pada orang lain pula yang boleh terima kita. Sebab kita jangan, sekarang setengah orang, dia terlalu letak ending dia, okay, orang A katakan teruk pasal dia, okay, maksudnya semua orang. Maksudnya Kak rasa dua-dua pihak pun ada yang pukul rata. Kita ni kadang kita kena rajin berdoa jugalah Kak rasa. Rajin doa yang katakan, ya Allah temukan aku orang yang baik dan terbaik. Kadang kita ni banyak je kawan, tapi orang yang baik dan terbaik untuk beri nasihat, untuk bagi sokongan pada kita ni, 1 dalam 1,000,000 Kak rasa. Itu cabaran lah. Okay, rasanya setakat ni saja kita punya dari luar. Setakat ni dekat Facebook dia ada soalan yang diutarakan. Kak Amal seronok. Okay, Kak rasa terima kasih juga pada Saudari Amalina Ismail, Putri Natasha dan juga Fatihah atas perkongsian sedikit sebanyak daripada kalian, dan juga minta maaf juga daripada kekurangan daripada saya Kak sebagai moderator, dan terima kasih juga pada semua. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih juga.